صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Alhamdulillah, pertama kali marilah kita sama-sama merafak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ini kita masih lagi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba Allah di muka bumi ini. Kita dapat menunaikan sembahyang fardhu maghrib secara berjemaah. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung pengajian kita di dalam ilmu hadis Nabawi dengan menggunakan kitab Riyadhus Shalihin. Sebab kita cuti panjang hampir 2 bulan, kita nak habis Syawal dah. Alhamdulillah, Ramadan dah berlalu, Syawal pun hampir meninggalkan kita, tinggal 2-3 hari lagi. Tuan dan puan, baik, sebelum puasa dulu kita berhenti kat bab sabar. Ya, bab sabar kita masuk sikit. Kita masuk pun berhenti pun hampir dengan bulan Ramadan. Ya, bila sebut puasa ni as-siyam sabrun kan, bulan puasa ini juga merupakan kesabaran. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, kita tengok pada muka surat 70, hadis yang ke-26. Itu kita continue cepat-cepat ya tuan. Itu hadis yang berkaitan dengan sabar. Kalau kita tengok balik kepada bab-bab yang disusun, bab yang pertama berkaitan dengan ikhlas, ini berkaitan dengan niat. Kemudian disusuli bab yang kedua, iaitu bab taubat. Dan bab yang ketiga ini iaitu bab sabar. Jadi dalam bab ini Imam Nawawi menghimpunkan beberapa hadis yang ada kaitan dengan sabar. Kita kata sabar. Dan sebenarnya perkataan ini, sabar ini perkataan Arab. Ya. Sabar. Al-Quran banyak ungkapan sebutnya as-sabirin, orang-orang yang bersabar. Mana besar benda ini? Selepas ikhlas, memang satu perkara yang cukup besar. Kemudian contoh pula tentang taubat, kemudian disusuli dengan bab sabar. Dan manhaj, metod Imam Nawawi dalam menyusun kitabnya, dia akan mulai dengan bila masuk kepada bab, dia akan mentarifkan bab tersebut. Kemudian dia akan menyatakan beberapa potongan daripada Al-Quran sebagai muqaddimah, pendahuluan kepada bab tersebut. Jadi kita dapati beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sabar. Antaranya yang telah sebut dulu, iaitu yang pertamanya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Juga ayat yang berikutnya Allah sebut wa basyiris sabirin wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ini ujian dalam kehidupan ini. Allah uji kamu dengan rasa takut, rasa dahaga, kekurangan harta, diri dan buah-buahan. Jika kamu bersabar, wa basyiris sabirin, khabarkan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah orang yang bersabar? Sambung dengan ayat berikutnya, alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan musibah, lalu mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan mati
berkata, dia mula yuqalu inna lillah. Tak perlu qalu terjemahan mereka berkata. Tiba-tiba mereka berkata, pasal mereka berkata kamu yang berkata, maka tak perlu lagi diucapkan dengan qalu. Bila kita berdoa, kita mulai dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini antara yang perlu diperbaiki lah, bukan perbaiki, perlu diperbetulkan. Qalu dah, qalu tu pasal mati. Qalu tu pasal mati. Qalu tu mereka berkata. Juga Rabbi syrahli, tak perlu kata qala Rabbi syrahli, walaupun itu merupakan potongan daripada ayat surah Taha, ungkapan daripada Nabi Musa alaihissalam. Dia kata qala Rabbi syrahli. Jadi bila kita nak berdoa tak perlu qala lah, dia kata Rabbi syrahli. Sebab kalau dia berkata lah, itu kita mengambil ungkapannya saja. Baik, itu berkaitan dengan musibah. Kemudian Allah sebut ayat yang lain, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ayat ini menceritakan ganjaran kepada orang-orang yang bersabar, hanya saja disempurnakan kepada orang-orang yang bersabar balasan mereka, pahala mereka bighairi hisab, tanpa terkira. Juga dalam ayat yang lain, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Juga dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Jadi bila kita tengok dah himpunan ayat-ayat ini, kita dah nampak kesabaran ini. Ada sabar di sudut ketaatan. Bila nak buat taat, kena sabar. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Mintalah pertolongan dengan kesabaran dan sembahyang. Jadi dalam melakukan kebaikan, ketaatan pun kena banyak bersabar. Tak sebab kita jadi sebab nak buat baik dengan tenang kan, dia kena banyak bersabar. Juga bersabar yang keduanya dalam meninggalkan kemaksiatan. Kena sabar. Kalau rasa teringin pun, kaki ni tergedik nak lakukan benda, sabar, tahan. Maka ini juga merupakan sabar. Dan sabar yang selalu kita faham, sabar apabila ditimpa dengan musibah, kita pun bersabar. Baik, kita tengok hadis yang ke-26. Wa an Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhur syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alayka kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, rawahu Muslim. Jadi hadis ni nampak panjang lah. Kalau ngapai kepada kompok tak ngapai dah, ikrah tu atau ni ngapai tambah hadis lah dalam kali jalan bayang pun dia cakap tu. Tapi lirik lagu ingat lah. Okay, baik. Hadis ini mempunyai banyak potongan, walaupun pendek tetapi cukup besar nilainya. Iaitu kalau kita tengok terjemahan cepat sikit. Daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Kita tak sebut dah. Tak mahu berpesan tentang apa biodata perawi ini. Dia panjang lah. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dia at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh daripada iman. Yang bersuci itu at-tuhur. Mana tuhur ini maksud perbuatan bersuci. Dia merupakan syatru, sebahagian daripada iman. Jadi iman itu ada dua penafsiran di kalangan pensyarah hadis. Mereka mengatakan iman yang betul adalah iman hakiki, iman, maka bersuci itu separuh daripada iman. Ada yang menafsirkan iman itu adalah salat. Apakah dimaksudkan dengan iman sembahyang?
kecuali bersuci itu sebahagian daripada sembahyang. Bagaimana tafsiran iman? Ditafsirkan iman dengan salat, yaitu di dalam ayat surah Al-Baqarah Allah kata, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Apa maksud iman itu? Kata para mufassirin, iman itu adalah sembahyang. Sebab bila mana sahabat bila berhijrah berlaku peristiwa pertukaran arah kiblat, tiba-tiba para sahabat kena sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Dalam tempoh 17 bulan akhirnya berlaku pemindahan pula menghadap ke Baitullahil Haram. Sahabat ini kita sembahyang ni nak halal. Bertanya-tanya itu akhirnya Allah kata, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan mensia-siakan iman kamu. Jadi mensia-siakan ibadah salat yang kamu lakukan sebelum ini yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Jadi bila kita masuk ke mana betapa tafsiran, iaitu dengan makna iman yang hakiki atau iman di sini dengan maksud sembahyang. Jadi sini nak jelaskan betapa besarnya nilai bersuci sehingga dikatakan dia separuh daripada iman. Sebab nak hasilkan iman karena daripada ibadah. Ibadah nak sah ibadah daripada mana? Yang terbesar sekali sembahyang, yaitu dengan suci. La tuqbalu solat, tidak diterima sembahyang bi ghairi tuhur, tanpa bersuci. Mana asal untuk terima sembahyang sah atau tidak? Dia mulai dengan bersuci. Jadi bila kita buka kitab fiqh, bab mulai dibuat macam apa? Ayat, bab kencing, bab berak, bab qada hajat. Allah hadis pun nak bicara. Nampak kecil, tapi detailnya perincian Islam dalam mengatur hidup manusia ini benda yang kecil itu saja. Itu pun telah diatur. Kita hebat Islam ni, dia merangkumi segala aspek kehidupan manusia. Dia bersifat syumuliyah, iaitu bersifat sempurna dalam segenap aspek kehidupan. Bahkan dalam bab kencing Nabi tegak kencing dalam lubang, Nabi tegak kencing dalam lubang, dalam tempat jalan orang. Itu adalah hadis-hadis yang melarang. Kita adalah bab kencing benar-benar. Ya. Sebagai rahmat kepada pendatang, kencing dalam lubang, lubang semua, lubang ulang. Nanya kawan tu, dia kata main banjir ke mana? Jadi sampai tahap sehingga benda yang kecil sekali pun Nabi sentuh, iaitu berkaitan dengan taharah, bersuci. Panjang lebar berbicara ada, panjang lebar kupasan dia, secara khususnya di dalam kitab-kitab fiqh. Jadi benda ini nampak simple, tapi perlu diberi perhatian. Iaitu pertamanya bersuci. Kemudian Nabi sebut pula, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Lafaz ucapan alhamdulillah, iaitu tamla'ul penuh al-mizan, neraca timbangan. Mizan pada hari akhirat, neraca tu kalau diletakkan, kalau secara jisimnya, dua tafsiran ulama, apakah dimaksudkan dengan alhamdulillah, adakah diri? Kalau alhamdulillah itu dibuat seperti bentuk jisim, benda betul, diletak di dalam neraca timbangan itu, pasti dia lebih berat, penuh. Dan ada ulama yang menafsirkan dikehendaki dengan ucapan alhamdulillah itu, iaitu pahala daripada ucapan alhamdulillah itu memenuhi neraca timbangan. Baik, mana begitu besarnya ucapan tersebut, walaupun nampak sikit je, simple saja. Sebab alhamdulillah ni dia menyebabkan unsur mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai unsur membersihkan Allah Subhanahu wa taala daripada segala kekurangan. Jadi amat besar ucapan daripada alhamdulillah. Cuma alhamdulillah di sini, adakah betul-betul dengan lafaz alhamdulillah saja? Ada pandangan mengatakan, ulama yang mensyarahkan hadis mengatakan, dikenal alhamdulillah memang betul-betul lafaz alhamdulillah. Ada yang menafsirkan alhamdulillah tak kira apa juga lafaz-lafaz yang mempunyai unsur-unsur pujian kepada Allah Subhanahu wa taala juga termasuk dalam kata
subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Ucapan subhanallah, alhamdulillah, keduanya memenuhi di antara langit dan bumi. Bukan nampak pun. Tahu mana kita ni penuh. Jadi kalau kita melihat kepada ayat ini, macam mana maksud daripada hadis ini, sehingga dua ucapan tersebut memenuhi antara langit dan bumi. Kalau kita tengok dalam ayat surah Isra Allah sebut, benda ni tak jadi benda pelik. Allah sebut wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Semua tiada apa suatu pun melainkan mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk, sama ada benda itu benda jamadat, benda yang keras, benda apa juga yang ada di permukaan bumi ini, semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Tak kepenuh. Ni juga ni memuji. Tak kepenuh lalu. Jadi benda ini apa? Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi antara langit dan bumi. Allah sebut wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Kemudian berikutnya Allah sebut Nabi sebut jadi situ kita nampak kelebihan fadilat zikir. Walaupun benda ini ringan pada lidah, tapi berat pada timbangan dalam hadis yang lain. Mana ringan pada lidah, ringan je sebut. Dia payah Allah nampak. Lain orang yang melazimi. Tapi berat pada timbangan. Nabi kata alhamdulillah tamla'ul mizan. Seterusnya potongan berikutnya wassalatu nurun, dan sembahyang itu nur, merupakan cahaya. Wassalatu nurun, sembahyang itu merupakan cahaya. Jadi sembahyang apa dia? Sembahyanglah ibadah sembahyang itu dia merupakan cahaya. Cahaya bentuknya ada yang menafsirkan diri sembahyang itu adalah cahaya. Diri sembahyang itu adalah cahaya, di mana pada hari akhirat kelak dia akan, sembahyang itu akan menyuluh, menyinari tuannya waktu mana berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Soalan dia toslet kepada kita, seluruh kita. Bila tiba-tiba orang tu tak ada sembahyang, duduk dalam gelap, tak ada benda yang menyinari dia, menyuluh dia. Itu maksud yang pertama. Dikendaki solat itu diri sebenarnya adalah mahsus, kerana diri sembahyang merupakan cahaya. Dia akan menyinari tuannya pada hari kiamat bila mana berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang duduk dalam gelap, mana dia tak ada toslet. Apa dia? Waktu dunia dia tidak melaksanakan ibadah sembahyang. Dan penafsiran yang keduanya menyebut sembahyang itu menapa? Secara maknawinya pada hari kiamat seseorang itu bercahaya mukanya. Tanda-tanda dikenali orang sembahyangnya, orang seorang itu dia akan menerangi tuan yang melaksanakan sembahyang tersebut. Dalam hadis disebut man hafadha 'ala as-salati kanat lahu nura. Siapa yang memelihara sembahyangnya adalah baginya cahaya di hari akhirat tersebut, hari akhirat kelak. Baik. Ada yang menafsirkan dikendaki dengan sembahyang cahaya. Tadi semua dia akan menjadi cahaya yang menyinari tuan dia. Ada yang menafsirkan sembahyang itu menjadi cahaya disuruh sembahyang bertindak sebagai pencegah seseorang daripada melakukan perkara fahsyat dan munkar. Sembahyang itu menjadi penegak daripada seseorang terlibat dengan fahsyat dan munkar, dan dia akan memandu seseorang yang sembahyang itu ke arah jalan yang benar. Itu maksud sembahyang adalah cahaya. Ini bertepatan dengan ayat innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Baik. Ada lagi beberapa penafsiran berkaitan sembahyang itu adalah cahaya. Kemudian yang berikutnya was-sadaqatu
bukti seorang itu betul-betul beriman atau tidak terletak pada sedekahnya. Kalau dia tu seorang yang benar-benar sempurna imannya, maka banyaklah di sana sedekah. Sebab sedekah menjadi bab pembeza antara sikap orang munafik dan orang mukmin. Bahkan orang munafik kalau kita tengok dalam surah Munafiqun, bila mana mereka dekat-dekat mati, minta Tuhan akharna ila ajalin qarib, ya Tuhan kami lewatkan sikit lagi usia kami nak mati ni, we tempoh chance sikit lagi, fa as-saddaqa, lantas aku akan bersedekah. Mana apa? Benar apa yang pertama dia akan buat? Kalau Tuhan tak ada rujak ni, benar pertama buat, dia akan cari duit dia, apa juga harta yang ada untuk bersedekah. Boleh tak buat aku, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Was-sadaqatu burhan. Kemudian yang berikutnya was-sabru diyaun, dan sabar itu sebagai sinaran. Sabar itu sebagai sinaran. Kalau nur adalah cahaya, kalau diya sinaran. Kalau seluruh bahasa Arab kalau dibincangkan, diya itu dia cahaya yang menyinari. Yang cahaya yang menyinari, dia mempunyai bahan panas, dan dia cahaya dia adalah cahaya sendiri. Adapun nur, dia bersifat cahaya tu cahaya tumpangan daripada cahaya yang lain. Kalau kita tengok sudut kupasan ilmu sains, matahari dia mempunyai cahaya dia adalah cahaya dia sendiri. Adapun bulan, cahaya dia adalah pembiasan ataupun pantulan daripada cahaya matahari. Memang dalam kajian sama pentingnya tu. Dalam surah Yunus Allah sebut wallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'an, ialah Tuhan yang menjadikan matahari itu dhiya. Dhiya ni itu mempunyai cahaya dia sendiri. Cahaya dia sendiri. Wal qamara nura, dan dia menjadikan bulan itu sebagai nura. Nura sekarang ada cahaya dia. Bercahaya bersinar. Mana pantulan matahari disebut sebagai dhiya, iaitu cahaya dia sendiri. Adapun nura, cahaya itu disebabkan pantulan daripada benda yang lain. Contoh kita kata lampu ini. Lampu ini dia sifatnya nur kan dia. Lampu kita kata dia cahaya dia sendiri. Kemudian kita tengok dalam cermin, kita nampak lampu kan? Nampak lampu nyala dalam cermin. Itu bukan dia lagi, itu adalah nur, cahaya. Dalam surah An-Naba Allah sebut waja'na Allahumma siraja wahaja waja'alna fiha siraja wahaja, kami jadikan siraja wahaja, kami jadikan matahari itu. Siraj itu ialah matahari, wahaja, siraj ini mempunyai cahaya yang menyinari, wahaja yang menyimpan, ditafsir sebagai menyimpan bahan panas dia. Benda ini terletak pada matahari. Jadi cuma dua perkataan lah, dhiya dan nur. Kalau kita compare dengan dua ayat tadi, soal antara sembahyang dan solat, jadi ada perkaitan yang cukup rapat. Solat sebagai nur, kaitan dengan cahaya. Sabar juga disebut sebagai dhiya, cahaya juga dari pantulan daripada dirinya sendiri. Kita tengok dalam ayat Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Nampak amat rapat antara kedua benda tersebut. Kemudian yang berikutnya, wal Quran hujjatul laka aw 'alaika. Quran itu menjadi hujjah untuk kamu, aw 'alaika, atau menjadi hujjah ke atas kamu. Ada dua perkataan beza sikit ya. Itu laka dengan 'alaika. Laka, 'alaika. Apa maksud hujjatul laka? Hujjah yang baik kepada kamu, mana dia akan menjadi pembela bagi kamu. Quran itu akan menjadi peguam bela kita di hari akhirat kelak. Tapi syarat, bilakah Quran menjadi peguam bela kepada kita, iaitu bila mana kita mengamalkan, melaksanakan tuntutan Al-Quran. Oh, dia mengaku nak jadi peguam bela kita. Baik. Kalau au alaika, dia akan menjadi pendakwa kepada kamu, iaitu bila
pendakwa kita. Tengok situasi suatu dalam kehidupan dunia. Jadi ini penggunaan dalam bahasa Arab kita sebut. Kalau laka ni benda yang memberi manfaat kepada kita. Kalau alaika, ala, penggunaan ala, ini benda yang memudaratkan kita. Jadi janganlah kita doa. Antara doa dia, Allahumma khtim lana. Ya Allah, sudahi untuk kami bi husnil khatim. Jadi kesudahan yang baik lana. Wala takhtim alaina, jangan sudahi ke atas kami bisu'il khatim. Jadi situ ada apa? Perbezaan penggunaan antara la dengan ala. Dalam ayat Quran Allah sebut wasakhkhara lakum, Allah tundukkan kepada kamu buat langit, bumi, laut, benda yang memberi manfaat kepada kamu. Baik, ini tentang Quran. Juga kita kan kita baca doa tentang Quran kan. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min ma nusina wa 'allimna min ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana, jadikan Quran itu lana bagi kami hujjatan, waj'alhu lana hujjatan, jadikan Quran itu hujjah untuk kami. Ini hak yang pertama, hujjatul laka. Baik. Kemudian apa lagi? Dalam hadis Nabi sebut kullun nasi, semua manusia. Tegak apa? Semua manusia yang itu mana mereka awal pagi berpagi-pagi, mana bergerak di awal pagi. Kemudian fabai'un nafsahu, mereka menjual dirinya, dia menjual dirinya. Kemudian sebut famutiquha, lalu dia membebaskan dirinya, yakni daripada azab. Au mubiquha, atau dia akan membinasakannya. Sama ada dia akan membebaskan, menyelamatkan dirinya, ataupun satu lagi membinasakan dirinya. Jadi setiap hari pagi-pagi ini bermula awal pagi dah manusia tak dapat lari daripada dua keadaan. Iaitu dia seolah dianggap sebagai seorang penjual. Jual apa? Jual dirinya. Jual kepada siapa? Jadi depan kita hanyalah ada dua jalan, subulur rahman dengan subulur syaitan, iaitu jalan ar-rahman dengan jalan syaitan. Mana kepada siapa kita menjual diri kita? Kalau kita menjual diri kita kepada Allah, apa bayaran Allah bagi? Syurga. Kita jual diri kita, apa bayarannya? Syurga. Kalau kita menjual diri kita kepada syaitan, apa bayaran syaitan akan beri kepada kita? Kesesatan. Itu saja. Setiap hari manusia dua ini keadaan. Dalam surah Tawbah Allah sebut innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli. Allah jadi pembeli. Ini satu analogi yang Allah membeli, mana kita menjual. Innallaha ashtara minal mu'min, Allah membeli daripada orang mukmin. Yang anfusahum wa amwalahum, jiwa mereka, harta mereka. Bayaran apa? Bi anna lahumul jannah, itu bagi mereka itu adalah syurga. Jadi bila sebut manusia itu adalah menjual dirinya kepada siapa yang dijual, kalau jual itu kepada Allah, famutiquha, maka dia akan membebaskan dirinya daripada azab, selamat. Au mubiquha, kalau silap jual kepada orang lain, maka dia akan membinasakan dirinya. Jadi itu saja. Jalan hanya dua, sabilur rahman, subulur rahman dengan subulur syaitan. Jalan ar-rahman atau jalan syaitan. Baik. Hadis riwayat Muslim. Pengajaran hadis. Hadis ini menunjukkan kelebihan bersuci yang merupakan syarat sah sembahyang dan sesetengah ibadah yang lain seperti tawaf, menyentuh mushaf, dan juga kelebihan zikir dan kelebihan salat. Ini dalam hadis ini dia mafhum ke beberapa benda. Pertama, disebut hadis ini menunjukkan kelebihan bersuci, iaitu pada rakaat satu potongan yang pertama, kelebihan bersuci. Sebab suci ini merupakan syarat sah pada ibadah.
mesti suci. Contoh riba, menyentuh mushaf mesti dalam keadaan suci. Baik, ini untuk kepentingan bersuci. Kemudian dalam hadis juga sebut tentang kelebihan zikir, yaitu potongannya mana? Walhamdulillah, ucapan alhamdulillah tamlabul mizan, memenuhi neraca timbangan. Juga disebut berikutnya wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ardh, memenuhi langit dan bumi. Mana semua makhluk berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita la yafqahuna tasbih, kita tidak memahami tasbih mereka. Kalau kita dengar kan jalan-jalan apa tu tasbih lari, kita kan? Jadi kompon apabila makhluk semua bertasbih dengan bahasa masing-masing, cuma kita tak dengar aja, kita ikut bergabung dengan segala makhluk di muka bumi untuk bergabung sekali bertasbih. Bagaimana para burung-burung mereka itu turut bertasbih bersama dengan Nabi Daud alaihissalam dalam mana dia bertasbih. Baik. Kemudian juga dalam hadis disebut tentang kelebihan sabar, yaitu pada potongan wasabru, dia kesabaran itu merupakan cahaya yang memancar, yang menyinari. Baik. 2. Digalakkan memperbanyak sembahyang sunat di samping sembahyang fardu, kerana sembahyang akan menerangi seseorang dalam kehidupan dunia dan di akhirat nanti. Begitu juga sembahyang mencegah daripada perbuatan, perkataan dan niat yang keji dan mungkar. Jadi itu maksud dia tadi nur tadi kata dia akan menerangi tuannya. Satu juga nur maksud dia mencegah daripada fahsyat dan mungkar. Itu sembahyang. Ini potongan mana? Yang kedua ni wassalatu nur. Nampak dekat sembahyang cahaya, tak faham dia maksudnya. Itu bahasa Nabi kata bukti itu bijawami'il kalim. Aku dikurniakan kepada aku dengan jawami'il kalim. Apa dia jawami'il kalim? Ucapan Nabi ini kena ringkas, tapi punya maksud yang cukup mendalam, panjang kalau kita uraikan. Ini hebat kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita cakap panjang, isi tidak pun. Nabi cakap pendek, isi panjang. Ni kalau kata wassalatu nurun, bawa buat tesis. Satu potongan buat tesis. Ya. Hadis Nabi buat innamal a'malu binniyat, dibuat perbincangan satu tesis berkaitan dengan niat saja, hukum niatnya pendek. Hadis Nabi la darara wa la dirar, 3 keadaan saja, tidak boleh memudaratkan orang dan tidak boleh mudarat diri sendiri. Dibincangkan dengan panjang lebar tentang perkara yang berkaitan dengan menimbulkan bencana, maka dikupas dengan panjang lebar. Kata hadis Nabi pendek tapi penuh dengan makna. Kita suka kadang kabar ilmu pendek itu sedap. Dalam sudah kita kan. Sebab dalam sudah nampak pendek saja. Cuba. Kemudian yang ketiga, sedekah yang ikhlas membuktikan keturunan iman seseorang, kerana itu digalakkan memperbanyakkan sedekah. Itu pada potongan mana? Was-sadaqatu burhan. Burhan maksud apa? Bukti. Burhan maksud apa? Bukti. Sama ayat itu, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan hujjah kamu, bukti kamu jika kamu orang benar. Okey, dalam kita nak melakukan suatu pendakwaan, ini konsep dia. Bila ada pendakwaan mesti ada apa? Dalil, bukti, keterangan. Jadi sedekah merupakan bukti menjadi hujjah, iaitu bukti keturunan iman. Nombor 4, Al-Quran adalah panduan utama umat Islam dan sumber hukum syarak yang pertama. Ianya juga adalah rujukan di waktu berlakunya perselisihan pendapat atau perbalahan. Ini Quran. Jadi perlu satu dia jadi rujukan utama. Sebab sumber utama dalam syariat kita yang pertama adalah rujukan pertama adalah Al-Quran.
ulil amri minkum. Jadi ulil amri ini, saya akan penafsiran ahli tafsir kata ulil amri merujuk kepada kesepakatan di kalangan ulama, orang yang diiktibar kesepakatan yang ulil amri. Juga fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu berbalah dalam perkara, farudduhu ila Allah wa Rasul, maka cuba rujuk balik kepada Allah dan Rasulnya, rujuk balik kepada Al-Quran, rujuk balik kepada hadis. Ini bukan hujah berlakunya kias. Ya. Mana bila kita tengok satu kes tu, benar itu apa? Tidak dinyatakan dengan jelas dalam Al-Quran, tidak dinyatakan sejelas dalam hadis tentang kes-kes baru. Bila kita tengok tu, nampak macam mana ni? Tak dinyatakan secara jelas sarah dalam Quran hadis. Maka kita cuba kita banding-bandingkan dengan hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Maka kita kembalikan. Ini maksud fardu ila Allah wa Rasul. Pada ayat ini kalau kita ilah di 4 rujukan utama kita, Al-Quran, As-Sunnah, ijma' para ulama dan qiyas. Kemudian setiap insan hendaklah mengisi hidupnya atau umurnya dengan ibadah dan taat kepada Allah, dan jangan disia-siakan umurnya dengan maksiat atau perbuatan yang tidak berfaedah, kerana kebahagiaan dan kecelakaan terletak di tangannya. Ini masuk benar kelima. Fahaman ini beda mana? Kullun nasi yabghu faba'i'un nafsahu. Semua kebaikan terletak di tangannya. Kepada siapa dia menjual diri? Kepada Ar-Rahman atau kepada Syaitan? Hadis ini dapat diketahui betapa tingginya kelebihan darjat dan hikmah mengerjakan amal kebersihan, menunaikan sembahyang, memberi sedekah, bersifat sabar, membaca Al-Quran, dan memperbanyakkan ucapan subhanallah dan alhamdulillah. Tiap-tiap perbuatan manusia itu masing-masing memperoleh balasan daripada Allah mengikut apa yang dikerjakan. Ketujuh dia, kefahaman ini bagi benar. Setiap perbuatan manusia ini ada balasannya. Sebenarnya baik, balasannya baik. Buruk, balasannya buruk. Itu pada fahaman faba'i'un nafsahu, dia menjual dirinya. Ketika itu balasannya apa? Kalau jual kepada yang baik, famutiquha, dia akan membebaskan dirinya daripada ancaman Allah, azab Allah. Ataupun kalau buat benda yang tak baik, famubiquha, dia akan membinasakan dirinya. Jadi setiap perbuatan manusia akan dibalas mengikut apa yang dikerjakannya. Di dalam perjuangan kehidupan, manusia biasanya berhadapan dengan keuntungan dan kerugian, atau kemuliaan dan kecelakaan. Ketika berhadapan dengan kerugian atau kecelakaan yang merupakan dugaan bagi manusia, ketika itu hendaklah diterima dan dihadapi dengan penuh kesabaran, kerana manusia telah dijanjikan bahawa Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Baik, ini potongan yang pertama daripada hadis. Kita tengok secara ringkas hadis 28. Jadi pengajaran yang cukup banyak. Yang tadi tentang kebersihan satu, yang kedua tentang zikir, yang ketiga tentang salat, yang keempat tentang sedekah, yang kelima tentang sabar, yang keenam tentang Al-Quran. 6 benda yang dinyatakan dalam hadis tersebut. Hadis 27, wa an Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum, thumma sa'aluhu fa'a'tahum hatta nafida ma 'indahu, faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum, wa man yasta'fif yu'affahu Allah, wa man yastaghni
yughnihillahu wa man yatasabbar yusabbirullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri. Muttafaqun alaih. Dan semua muttafaq alaih bila mana hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yang martabat yang sahih yang paling tinggi iaitu muttafaqun alaih. Apa yang maksud hadis ini? Daripada Abu Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, ada beberapa orang sahabat di kalangan Ansar telah meminta sedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ansar ialah penduduk asal Madinah yang menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membantunya. Itu rakyat yang datang Ansar. Jadi Ansar ni adalah penduduk Madinah daripada suku kaum Aus dan Khazraj. Sebab apa dinamakan Ansar? Ansar ni penolong. Itu mereka menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama Islam. Bila golongan Muhajirin datang ke Mekah, golongan inilah yang membantu sahabat yang berhijrah ke kota Madinah. Bahkan mereka kadang-kadang mengutamakan para Muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan orang lain walaupun mereka dalam keadaan amat berhajat. Sampai kalau ini bahasa kalau orang beri sumbangan tu pula, dia ada 3 keadaan. Pertama, misakha. Yang kedua, jud. Yang ketiga, al-ithar. Kalau sakha ni dia beri tu, beri sikit, antara banyak dan sikit dia. Yang berbaki tu masih banyak. Yang diberi sedikit, yang berbaki masih banyak. Itu nama sakha. Ada satu lagi namanya jud. Jud ni pemurah. Jud ni pemurah. Kenapa? Beri banyak, tinggal lagi pada. Satu lagi ithar. Ithar ni bagi lebih. Walaupun dia dalam keadaan walau kana bihim khasasah, walaupun dia amat memerlukan. Ini adalah sikap golongan Ansar yang dipuji oleh Allah di dalam surah Al-Hajj. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dalam kaidah fiqh disebut al-ithar fil qurbi makruhun. Al-ithar fil qurbi makruhun fi ghairiha mahbubun. Mengutamakan orang lain dalam bab qurbi di bab ibadah ini makruh, tidak digalakkan. Kalau bab ibadah kita ni utamakan orang lain, kita kena urut. Tapi wa fi ghairiha yang selain ibadah bab keduniaan ni utamakan orang lain itu mahbubun, amat digalakkan. Contoh kan dalam bentuk ibadah. Contoh apa? Benda ibadah. Bagi contoh kita sebut ni sembahyang. Kelebihannya di mana? Soft yang pertama, soft kedua, soft ketiga. Sebetulnya bila soft depan kosong, kita kena padahal itu dalam bab ibadah di mana kita betul dan mubian dan ithar fil qurbi makruh, mengutamakan orang lain dalam bab ibadah ni itu adalah tidak digalakkan, makruh. Tapi kalau bab keduniaan mengutamakan beri makan sekali bagi orang banyak kita miskin, itu amat digalakkan. Ini namanya ithar. Ithar mana mengutamakan orang lain melebihi keutamaan diri. Jadi dalam hadis ni anna nasan min al-ansar, ada seorang sahabat, beberapa sahabat di kalangan Ansar telah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka itu sa'alu Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, fa'aqahum, maka diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan ada agama tu kan? Maka diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila minta, beri. Minta, beri. Kemudian apa? Thumma sa'aluhu fa'aqahu. Terjemahan dalam muka surat Al-73. Kemudian mereka meminta lagi dan diberi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta, bagi. Sehingga habis apa yang ada padanya. Dalam hadis kata hatta nafida ma 'indahu, sehingga habislah apa yang ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, hina anfaqa, ketika mana
semua benda itu yang biadihi, yang berada di tangannya, surah Tawbah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, apa jua kebaikan yang ada di sisiku tidak akan kusembunyikan daripada kamu. Apa juga harta yang ada, benda yang ada, tak sembunyi-sembunyi. Ini sikap Rasulullah SAW. Ma yakun 'indi min khairin falan addakhirahu 'ankum. Apa tiadalah yang di sisiku daripada kebaikan, daripada harta, maka aku tidak akan simpan, sembunyikan daripada kamu. Nabi berikan sampai habis. Kemudian Nabi kata apa? Sesiapa yang hendak menjauhkan dirinya daripada kekejian, yakni meminta-minta, dijauhkan Allah daripada kekejian itu. Yang pedoman hadis, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Siapa yang yu'affif, iffah ni maksudnya dia menjaga kehormatan dirinya daripada berminta-minta. Sebab tadi hadis ini mereka berminta kepada Nabi. Siapa yang nak jaga kehormatan dirinya, maruah diri dia, Allah akan yu'iffahu Allah, Allah akan beri iffah, Allah akan jaga kehormatan diri dia. Kemudian wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang nak minta supaya dirinya kaya, jiwanya kaya, pasti Allah memberi kekayaan jiwa. Mana itu? Hadis sebut berapa? Kaya itu bukannya kaya pada harta, tetapi kaya itu adalah kaya pada jiwa. Laisa al-ghina bukan kekayaan itu kekayaan harta, hanya saja kaya itu adalah kaya jiwa. Wa man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang minta sabar, Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Wa ma u'tiya ahadun, tidak diberikan kepada seorang ata'an khairan, pemberian yang baik, wa awsa', dan yang lebih luas, minas sabri, lebih daripada kesabaran. Mana pemberian yang besar yang Allah beri ialah sabar. Haknya Allah beri, bendanya Allah beri, kekayaannya Allah beri, yang nikmat Allah beri, tapi pemberian Allah yang paling terbaik, yang paling luas ialah kesabaran. Kalau kita mendapat kesabaran itu, itulah pemberian yang terbaik. Tengok dalam hadis tadi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, apa jua kebaikan yang ada di sisiku tidak akan kusembunyikan daripada kamu. Sesiapa yang hendak menjauhkan diri daripada kekejian, yakni berminta-minta, dijauhkan Allah daripada kekejian itu. Sesiapa yang inginkan kaya jiwanya, dikayakan Allah. Dan siapa yang sabar menghadapi penderitaan, diberi kesabaran oleh Allah. Dan tiada pernah seseorang itu diberi kurniaan yang lebih baik dan lebih luas berbanding lebih daripada kesabaran. Jadi dalam ini Nabi nak ajak supaya kita dalam keadaan tidak susah, cuba bersabar. Cuba bersabar. Sebab siapa yang bersabar, pasti Allah akan berikan kesabaran. Siapa yang nak mempertahankan, menjaga maruah diri dia, sebab apabila berminta-minta ni, dia akan menjatuhkan ayam muka. Itu yang kata istighfar iffah tu, menjaga harga diri. Jadi kalau kita nak benda itu, Allah akan beri. Kalau kita nak sabar, Allah beri sabar. Bahkan pemberian sabar itu amat besar berbanding dengan pemberian-pemberian yang lain. Bila kita tengok konteks hadis ni, kadang-kadang orang salah faham cara penggunaan hadis. Sepatutnya hadis itu ditujukan kepada orang ni, tapi orang lain guna hadis tu, hadis tak kena kepada dia, tapi dia guna untuk kena si B. Salah tu. Ada si A dan si B. Hadis itu tuju kepada si A, tapi dia guna untuk kena si B. Hadis ini tak kena kepada apa? Si B, tapi dia guna untuk kena si A. Silap letak kefahaman hadis itu. Saya kita kena ni susah, jangan minta, kena sabar. Kita tadi kata tu, orang tiba musibah, hak tu tanggungjawab dia. Untuk sabar, tanggungjawab dia. Tanggungjawab kita pula, dia boleh ingat kena sabar, sabar ni tak apa yang tu.
berkaitan dengan tetamu. Seorang tamu ni, bila ada hadis yang mengatakan bila mai dia tak membebankan tuan rumah tu, orang yang ditandang tu tak menyusahkan. Hadis lain pula, hak tetamu itu 3 hari. Jadi tamu tu main kemah, duduk rumah, siaran kan, DM kan, nampak rumah ke bawah, 3 hari. Nampak. Hak kawan mereka hari ni, tetamu ni dia tak ada menyusahkan kau. Itu yang kita ikut. Di sini tak letak. Okay. Sepatutnya hadis kau suruh meraihkan tetamu tu, hadis tu dipegang oleh tuan rumah. Dia nampak main, dia kena baca ni. Hadis tak supaya tidak membebankan apa? Tuan rumah pula, siapa pegang? Tak tahu, maka dia punya isyak punya tak menyusahkan. Jadi ibu kena tu, ni rupanya dia guna 3 hari. Ada tak? Mana cara penggunaan itu tidak kena pada skop dia konteks hadis tersebut. Macam contoh hadis ni, kita jumpa orang susah, orang buat teruk kan? Jangan katakan Nabi kita kena sabar. Ada dia minta. Salah tu. Itu dia. Kan? Yang nak sahabat. Tapi tanggungjawab orang juga untuk memberi bantuan kepada dia. Itu kena konteks dia. Nampaklah apa yang contoh dalam pasal penyalahgunaan konteks dalam skop hadis tu. Banyak hadis tu kenal dia guna orang lain. Hak orang dia kenal orang lain. Jadi tak selesai mendalam kau. Jadi tamu tu tak contoh apa. Dia kawan dia hujah, dia dah hujah. Jadi tak selesai masalah. Jadi kau mau ini betul. Yang orang tu dia menjaga orang tak kuat, menimbulkan benda-benda yang menyusahkan. Kau jadi dalam keadaan apa? Orang sebab win-win kan. Itu baik. Jadi hak orang ni baru tak berlaku pertikan ya. Tuan rumah akan meraihkan betul. Hal pun banyak betul yang tak jadi menyusahkan. Dia tengok situasi. Nampak tuan rumah pernah kalau kalut kan ni. Aku ni. Dia kena faham kan dengan kalut ni. 3 hari. Bukan gitu. Okay, baik. InsyaAllah pengajaran hadis kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah.